Setelah selesai Isa menyampaikan semua ini, dia pun berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kamu tahu bahawa 2 hari lagi perayaan Paskah menjelang dan Putera Insan akan diserahkan untuk disalib." Ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua berhimpun di rumah imam besar yang bernama Kayafas. Mereka berpakat untuk memperdaya Isa dan membunuhnya. Tetapi mereka berkata, "Janganlah dilakukan pada masa perayaan, takut orang ramai merusuh." Apabila Isa berada di Betani, di rumah Simon yang menghidap penyakit kusta, seorang wanita mendekatinya dengan sebuah bekas alabaster berisi minyak wangi yang amat mahal, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepalanya ketika dia sedang bertelekan di meja. Apabila pengikut-pengikutnya melihat perbuatan wanita itu, mereka marah lalu berkata, "Mengapa membazir begini? Minyak wangi ini boleh dijual dengan harga yang tinggi dan wangnya boleh diberikan kepada orang miskin." Tetapi apabila Isa mengetahui kemarahan mereka, dia berkata, "Mengapakah kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untukku. Orang miskin akan sentiasa ada di sekelilingmu, tetapi aku tidaklah sentiasa bersamamu." Dengan menuangkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, dia melakukannya untuk pengebumianku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini disampaikan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya. Selepas itu, seorang daripada 12 orang pengikut Isa bernama Yudas Iskariot pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam. Dia berkata kepada mereka, "Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau kuserahkan dia kepadamu?" Mereka memberinya 30 keping wang perak. Sejak itu, dia pun mencari peluang untuk mengkhianati Isa. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, pengikut-pengikut Isa mendapatkannya lalu berkata, "Di manakah junjungan mahu kami sediakan jamuan Paskah untukmu?" Isa menyuruh mereka ke bandar, mencari seorang tertentu dan mengatakan kepadanya, "Guru berkata, masaku sudah hampir. Aku akan menyambut perayaan Paskah di rumahmu bersama para pengikutku." Pengikut-pengikut Isa menjalankan arahannya lalu menyediakan jamuan perayaan Paskah. Menjelang malam, dia pun bertelekan di meja bersama pengikutnya yang 12 itu. Sambil makan itu, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang daripadamu akan mengkhianatiku." Mereka sungguh berduka cita dan setiap orang daripada mereka berkata kepadanya, "Junjungan, tentunya aku bukan orang itu." Isa menjawab, "Orang yang mencecahkan tangannya bersamaku ke dalam bekas akan mengkhianatiku. Putera Insan memanglah harus pergi sebagaimana telah tersurat, tetapi malanglah orang yang mengkhianatinya. Lebih baik lagi bagi orang itu jika tidak dilahirkan." Ketika itu, Yudas yang akan mengkhianatinya bertanya, "Tuan Guru, akukah orangnya?" Isa berkata kepadanya, "Kamu telah mengatakannya." Ketika mereka sedang makan, Isa mengambil roti,
mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan membahagikannya kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Ambil dan makanlah, ini tubuhku." Kemudian dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah darinya kamu semua, kerana ini darahku bagi perjanjian baru, ditumpahkan untuk umat manusia supaya hapus dosa mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur dari saat ini hinggalah hari aku minum air anggur bersamamu dalam kerajaan Bapakku." Setelah menyanyikan sebuah lagu suci, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun. Kemudian Isa berkata kepada mereka, "Kamu semua akan goyah keranaku malam ini, sebagaimana telah tersurat. Aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab, "Kalaupun semua yang lain goyah keranamu, junjungan, aku tidak akan goyah." Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali." Petrus berkata kepada Isa, "Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu, junjungan." Demikian jugalah kata pengikut-pengikutnya yang 11 orang lagi. Selepas itu, Isa pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini sementara aku berdoa di sana." Isa membawa bersamanya Petrus dan kedua-dua anak Zebedeus. Dia mula berdukacita dan amat berpilu hati. Dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sungguh dukacita, bagaikan mati. Duduklah di sini berjaga bersamaku." Isa pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun, biarlah kehendakmu berlaku, bukan kehendakku." Kemudian dia pergi kepada pengikut-pengikutnya dan mendapati mereka telah tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, "Apa? 1 jam pun kamu tidak dapat berjaga bersamaku? Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah." Bagi kali kedua, dia pergi dan berdoa, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin beredar daripadaku, melainkan ku minum, biarlah kehendakmu berlaku." Selepas itu, dia mendapati mereka tidur lagi, kerana mata mereka sungguh mengantuk. Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi. Bagi kali ketiga, dia mengucapkan kata-kata yang sama. Setelah itu, dia mendapatkan pengikut-pengikutnya, lalu berkata, "Adakah kamu masih tidur dan berehat? Lihatlah, masanya telah menjelang dan Putera Insan sedang dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, ayo kita pergi. Lihat, pengkhianatku sudah tiba." Ketika dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada pengikutnya yang 12, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam dan tua-tua. Pengkhianat Isa telah menyatakan isyarat kepada mereka, "Yang ku cium nanti, itulah orangnya, tangkaplah dia." Dengan segera dia menghampiri Isa sambil berkata, "Selamat sejahtera Tuan Guru," lalu menciumnya. Isa berkata kepadanya, "Kawan, mengapakah kamu datang?" Orang ramai itu pun menangkap Isa. Tiba-tiba seorang pengikut Isa menghunus pedangnya lalu menetak hamba imam besar sehingga telinganya putus. Tetapi Isa berkata kepada pengikutnya itu,
simpan semula pedangmu di tempatnya yang wajar, kerana semua yang menggunakan pedang akan musnah dimakan pedang. Adakah kamu sangka aku tidak boleh berdoa supaya Bapakku menghantar lebih daripada 12 tentera malaikat untuk menolongku? Bukankah kejadian ini mesti berlaku supaya yang tersurat di dalam kitab suci ternyata benar? Kemudian Isa berkata kepada orang ramai itu, patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap perompak dengan pedang dan belantan untuk membawaku pergi? Hari demi hari aku duduk bersamamu mengajar di rumah ibadat dan kamu tidak menangkapku. Tetapi segala ini dilakukan untuk menunaikan apa yang tersurat di dalam kitab Nabi-Nabi. Setelah itu, semua pengikut Isa meninggalkannya, masing-masing melarikan diri. Orang yang menangkap Isa membawanya kepada Kayafas, imam besar. Di situ guru-guru Taurat dan tua-tua telah berhimpun. Petrus mengikut dari jauh ke bahagian laman dalam rumah imam besar, lalu masuk dan duduk di kalangan hamba-hamba di situ untuk melihat kesudahan perkara itu. Ketua-ketua imam dan seluruh majlis agama telah mencari kesaksian palsu terhadap Isa supaya dapat membunuhnya. Tetapi mereka tidak berjaya. Sungguh pun ramai saksi palsu yang tampil, tidak didapati kesaksian yang dikehendaki itu. Akhirnya, 2 orang saksi tampil dengan kesaksian. Orang ini telah berkata, aku dapat memusnahkan rumah Allah dan membenanya semula dalam 3 hari. Imam besar berdiri lalu berkata kepada Isa, tidakkah kamu menjawab apa-apa? Apakah yang didakwakan oleh 2 orang ini terhadapmu? Tetapi Isa berdiam diri. Imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, adakah kamu ini Al-Masih, Putera Allah? Isa berkata kepadanya, benarlah seperti katamu. Namun, aku berkata kepadamu, kemudian hari kelak, kamu akan melihat Putera Insan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dalam awan di atas langit. Kemudian imam besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, dia telah melafazkan kata-kata kufur. Apa perlunya saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar kata-kata kufurnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab, dia patut dibunuh. Setelah itu, mereka meludah mukanya dan memukulnya. Ada yang menamparnya. Mereka berkata, bernubuatlah pada kami, hai Al-Masih, siapa yang memukulmu? Sedang Petrus duduk di laman dalam rumah itu, seorang hamba perempuan datang dan berkata kepadanya, kamu pun bersama Isa dari Galilea. Tetapi Petrus menyangkal di hadapan mereka semua, aku tak tahu apa yang kau katakan itu. Setelah Petrus pergi keluar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi melihatnya dan berkata kepada orang di situ, orang ini pun bersama Isa, orang Nazaret. Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah, aku tak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang yang berdiri-diri di situ berhampiri Petrus dan berkata kepadanya, sudah tentu kamu juga seorang daripada mereka. Ini jelas daripada logatmu. Petrus pun mengucapkan kutuk dan sumpah, aku tak kenal orang itu. Serta-merta ayam berkokok. Lalu Petrus teringat kata-kata Isa kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Petrus pun keluar dari situ, lalu menangis dengan amat besar. Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Isa. Mereka menyuruh orang mengikatnya. Kemudian mereka membawanya lalu menyerahkannya kepada Gubernur Pontius Pilatus.
Apabila Yudas yang mengkhianatinya melihat bahawa Isa telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya, lalu mengembalikan 30 keping wang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata, "Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah." Kata mereka, "Apa kami peduli? Tanganilah sendiri." Yudas pun mencampakkan keping-keping wang perak itu ke dalam rumah ibadat, lalu pergi menggantung dirinya. Ketua-ketua imam memungut wang perak itu, lalu berkata, "Menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan wang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat kerana wang ini harga darah." Mereka bermesyuarat lalu menggunakan wang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. Oleh itu, padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. Dengan demikian berlakulah kata-kata Nabi Yeremia. Maka mereka pun mengambil 30 keping wang perak itu, harga dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, lalu membeli padang untuk pengebumian orang asing. Demikian firman Tuhan kepadaku. Gabno bertanya kepada Isa yang berdiri di hadapannya, "Adakah kamu raja orang Yahudi?" Isa berkata, "Begitulah seperti katamu." Ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?" Tetapi Isa tidak berkata sepatah pun, sehingga amat hairan Gabno melihatnya. Pada perayaan Paskah, lazimnya Gabno membebaskan dari penjara seorang yang dikendaki oleh orang ramai. Pada masa itu, ada seorang banduan yang terkenal jahatnya bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, "Yang mana kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Isa yang dipanggil Al-Masih?" Gabno mengetahui bahawa mereka telah menyerahkan Isa kepadanya kerana iri hati. Sedang Gabno duduk di atas kerusi penghakiman, isterinya berkirim pesan kepadanya, "Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi kerananya." Tetapi ketua-ketua hakim dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Isa dibunuh. Gabno berkata kepada mereka, "Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?" Mereka menjawab, "Barabas." Pilatus bertanya kepada mereka, "Jadi, apa yang harus kubuat dengan Isa yang dipanggil Al-Masih?" Kesemua mereka berkata kepadanya, "Salibkan dia." Gabno berkata, "Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya?" Tetapi mereka berseru semakin lantang, "Salibkan dia." Apabila Pilatus melihat bahawa dia tidak dapat mempengaruhi mereka, malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata, "Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri." Kesemua mereka menjawab, "Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami." Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka, dan setelah menyesah Isa, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian askar-askar Gabno membawa Isa ke balai istananya dan menghimpunkan seluruh pasukan tentera di situ. Mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepala Isa dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya sambil mengejeknya, "Hai Raja orang Yahudi." Selepas itu mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan mensiang itu.
Setelah selesai mereka mempermainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya, lalu membawanya untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Isa. Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna tempat tengkorak. Di situ mereka memberinya air anggur masam bercampur hempedu dan menyuruhnya minum. Tetapi setelah merasanya, dia enggan minum. Selepas itu, mereka menyalibnya dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Maka berlakulah seperti yang dinubuatkan. Mereka bahagikan pakaianku antara mereka. Untuk mendapat pakaianku, mereka membuang undi. Kemudian mereka duduk berjaga di situ. Di atas kayu salib Isa, mereka memaparkan tuduhan terhadapnya. Inilah Isa, Raja orang Yahudi. 2 orang perompak disalib bersamanya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lalu di situ melemparkan kata-kata kufur kepadanya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, "Engkau dapat memusnahkan rumah ibadat dan membenanya semula dalam 3 hari? Selamatkanlah dirimu. Kalau engkau putera Allah, turunlah dari kayu salib itu." Begitu jugalah ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua turut mengejek Isa. Dia telah menyelamatkan orang lain. Dirinya sendiri tidak dapat diselamatkannya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepadanya. Dia percayakan Allah, biar Allah menyelamatkannya sekarang, kalau Allah mau mengakuinya, kerana dia berkata, "Aku putera Allah." Perompak yang disalib bersama Isa pun menghinanya dengan kata-kata demikian. Dari tengah hari hingga 3 petang, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kira-kira pukul 3 petang, Isa berseru dengan suara yang lantang, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Maksudnya, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku?" Sesetengah orang yang berdiri di situ berkata, apabila mendengar suruannya itu, orang ini memanggil Ilyas. Serta-merta seorang daripada mereka mengambil span, memenuhinya dengan air anggur masam dan meletakkannya pada mensiang, lalu menawarkannya kepada Isa sebagai minuman. Yang lain berkata, "Jangan hiraukan dia. Mari kita lihat kalau Ilyas datang menyelamatkannya." Isa berseru lantang sekali lagi, lalu menyerahkan rohnya dengan nafas terakhir. Sejurus itu, tirai rumah ibadat koyak dari atas ke bawah. Bumi digegar gempa dan batu-batu pejal terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak jenazah orang yang taat akan Allah dibangkitkan semula. Mereka keluar dari kubur dan selepas Isa dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu dan menampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ. Apabila ketua tentera dan orangnya yang mengawal Isa melihat gempa bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata, "Benarlah dia putera Allah." Ramai wanita yang telah mengikut Isa dari Galilea dan melayaninya ada di situ melihat dari jauh. Antara mereka ialah Maryam Magdalena dan Maryam ibu kepada Yakobus dan Yusuf serta ibu kepada anak-anak Zebedeus. Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatia bernama Yusuf yang telah menjadi pengikut Isa. Dia pergi menghadap Pilatus dan memohon jenazah Isa.
Pilatus pun memerintahkan orang menyerahkan jenazah itu kepadanya. Yusuf mengambil jenazah itu dan mengkafankannya dengan kain linen yang bersih. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru digalinya daripada batu pejal. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu, lalu pergi dari situ. Ketika itu, Maryam Magdalena ada di situ. Begitu juga Maryam yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapan makam itu. Pada keesokannya, iaitu sehari selepas hari persediaan, ketua-ketua imam dan orang Farisi datang beramai-ramai menghadap Pilatus. Mereka berkata, "Tuan, kami teringat sewaktu dia masih hidup, si penipu itu ada berkata, 'Selepas 3 hari aku akan bangkit.' Oleh itu, silalah Tuan perintahkan supaya dipastikan makamnya tidak dapat dibuka hingga tamat hari ketiga. Kami takut kalau para pengikutnya datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya dibawa pergi, lalu berkata kepada orang ramai, 'Dia telah bangkit daripada kematian.' Penipuan ini pasti lebih dahsyat daripada penipuan pertama." Pilatus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa pengawal, pergilah sendiri, buat apa yang kamu fikirkan perlu untuk menjaga makam itu." Mereka pun pergi melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu supaya tidak dapat dibuka langsung, dan mereka menugaskan pengawal berjaga di situ.